Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini saya nak sharekan macam mana kita nak tukar soalan dalam Google Form kita kepada PDF. Okey, jadi ada dua cara lah kita nak tukar respon yang murid dah jawab, jawapan mereka tu kita boleh tukar kepada PDF. Ataupun lagi satu, kita nak save soalan dia tu, okey, sebagai PDF. Jadi soalan yang kita save sebagai PDF tu kita boleh guna untuk mail merge nanti. Okey. So mari kita mulakan. Katakan kita ada satu soalan. Soalan yang kita dah buat dan ada responses ini. Kalau kita first kali saya tunjukkan macam mana kita nak save individu punya jawapan. Jadi contoh first kali kita tekan dekat responses ni lah. Okay, responses, lepas tu kita pergi dekat individual Okay, so dekat sini ni kita ada 39 individual ni. Jadi katakan kita nak print ni syuhada punya jadi nombor 2 ni. Okey, apa yang kita perlu buat, kita pergi dekat print. Okay, dekat printer ni. Okey, dekat sini secara normalnya dia akan keluar pilihan untuk printer. Okay, tapi sebenarnya kita boleh tukar save as PDF. Okay, jadi bila kita tekan save as PDF, dia keluar macam ni lah. Okay. So ini untuk Ain Syuhada punya. Okay, so kita nak simpan, nanti kita copy lah nama dia kat sini. Okay, saya highlight, saya copy, lepas tu saya save. Okay, jadi sepatutnya kita pilih lah kita nak simpan mana jadi kat sini saya dah ada dah, dia dah masuk sebab saya dah buat tadi, dia dah masuk dekat folder yang saya nak buat. Okay, jadi saya nak tukarlah nama file, saya paste, keluar nama ni yang daripada saya copy tadi. Okay, so saya pun save. Okay, jadi mari kita tengok apa yang kita save tadi tu. Okay. Ni Okay, jadi inilah bentuknya. Jadi kalau siapa yang buat soalan subjektif, kalau soalan objektif ni kita kena write sendirilah. Write balik sebab dia tak bagi pun jawapan yang sebenar apa semua. Okay, kalau untuk yang buat soalan subjektif lepas tu ataupun soalan essay kot, saya rasa boleh direct pergi tanda terus kat sini. Okay, yang buat essay. Jadi dekat kita punya PDF ni, kalau under apa ni H kan saya panggil dia, kita boleh tanda, kita guna ni pakai pakai mouse pun boleh. Okay, draw sini, pilih color apa nak. Okay, so dah boleh dah tanda. Okay, jadi kalau bagi yang buat essay tu boleh terus tanda sinilah. Okay, lepas tu dah siap tanda, kita save. Okay, kita save. Dan kita nak bagi balik pada murid ni, kita kena bagi secara manual lah. Tak bolehlah bagi secara email macam direct daripada Google Form tu. So kita save. Okay, jadi kalau nak tulis markah pun boleh tulis. Tapi yang objektif kena tanda sendirilah kalau kita buat macam ni. Jadi saya rasa sesuai untuk yang essay. Okay, so ini satu cara Lagi satu cara ialah kita nak save as PDF ni untuk soalan. Okay, soalan yang kosong. Okay, soalan kosong kita save as PDF. Lepas tu nanti kita boleh buat tapak untuk mail merge. Okay, so kita pergi sini. Dekat titik, dekat soalan Ni kita pastikan kita tekan dekat soalan, bahagian soalan. Benda ni berada di tempat soalan. Lepas tu pergi ke titik 3. Kita cari print. Okay, dia semua ada 12 pages ini.
Ini sebab yang dia ikut asal yang kita buat lah. Saya letak nama-nama semua, dia keluarlah semua nama ni. Okay, jadi soalan tu soalan kosong. Ini yang saya katakan, kalau kita buat soalan PDF melalui Google Form, kita boleh dapat balik dalam bentuk dalam A4 macam ni. Okay, so tengok dulu, kita save dulu. Itu bolehlah guna ujian bab ni kan, kosong punya. Okay, so dah dapat dah. Jadi benda yang soalan kosong tadi, kita boleh guna untuk jadikan dia sebagai tapak PDF, tapak untuk kita buat mail merge. Mail merge ni dia kena buat dalam dalam Word, PDF tak boleh. Okay, jadi cara saya nak tukarkan soalan ni yang dalam bentuk PDF, caranya saya letak cursor sini, saya right click mouse saya, so dia akan keluar ni, pilih open with. Okay, open with, lepas tu pilihlah nak cari Word. So tak ada kat sini, kita choose another app. Okay, tak ada juga, more apps. Okay, akan ada jumpa Word. Okay, jadi kita tekan je Word. Okay, ataupun double click. Keluar macam ni, kita okeykan aja. Okay, so dia dah tukar kepada Word. Tapi macam ni lah, bila Word ni kita boleh edit lah. Tak nak lah nama-nama ni semua kan. Okay, jadi kita nak buang nama ke required ni tak payah, semua boleh edit lah. Okay, semua ni kita tak nak. So saya buang semua. Okay, highlight sajalah. Okay, sebab asalnya dia ni. Okay, so dah. Tapi tadi ni sebab dia tiba-tiba nombor 3 terus lah sebab yang 1, 2 tadi senarai nama. Okay, so sekarang kita dah ada satu tapak untuk kita jadikan dia mail merge. Okay, jadi tapi dia bila PDF ditukar kepada Word ni, dia ada pening-pening sikit lah jadi kena ni lah. Kadang-kadang tu kita redor je lah bila dia lari-lari sikit tu. Okay, boleh kecilkan ke semua. Alright, so inilah dia punya tapaknya. Okay, jadi bila dah ada tapak ni, kita nak buat mail merge. Okay, so untuk macam mana kita nak buat mail merge, kita sambung selepas ini. Okay, kita stop dulu Alright, Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, kita sambung balik cara untuk buat mail merge soalan daripada Google Form kita tu. Okay, jadi kita tadi dah tunjukkan macam mana kita dah ada tapak yang kita dah edit kan. Kita boleh edit ni. Jadi ke atas ni nak masuk logo sekolah ke apa ke, nak edit apa-apa pun boleh jadi saya masuklah kan ni apa tu logo sekolah. Okay, contohnya macam ni. Alright. Sekarang sebelum kita nak mulakan mail merge, kita kena ada data dia. Macam mana kita nak dapat data tu? Kita pergi tempat kita punya soalan tadi. Kita pergi balik di response. Okay, responses ni. Alright, lepas tu kita tekan dekat ni, view responses in sheets. Yang hijau ni. Okay, jadi inilah senarai responses yang kita dapat. Okay, dapat Okay, jadi daripada sini kita perlu download. Ni sheet ni kita download. Pergi file,
Ni download Microsoft Excel. Okey, dah selesai ya. Jadi kita buka ni. Alright, dia enable editing. Okey, so sekarang ni kita tengok tajuk kat atas ni. Ini skor dia. Okey, ni dua nama lah sebab saya buat dua nama kelas. Okey, ni soalan nombor 1, nombor 2. Tapi nanti saya nak tukar ni. Saya tak nak. Soalan nombor 1 ni dia memang keluarlah soalan kita tu. Soalan nombor 1 apa, sepanjang-panjang soalan tu dia ada kat situ. So saya nanti dekat mail nanti dia serabut. So saya tukar jadi 1, 2, 3. Okey. Jadi dah ya, itu saja yang kita perlu tukarkan ya. Okey, so kita save. Nah, yang tadi tu yang bila kita save tadi dia masuk dalam masuk dalam download. Jadi supaya saya senang nak cari, saya akan simpan teruslah di tempat yang sepatutnya. Contoh ni ada folder ni, folder ujian bab 10 ni saya simpan sini lah. Okey, jadi ujian bab 10 respon ni. Responses. Okay, jadi kena ingatlah nama file kita ni, yang ni ada responses ya. Ujian bab 10 sains tingkatan 4 responses. Okey, so ni dah ada, kita boleh tutup. Okey, kita pergi dekat Word kita tadi. Ni dia kena adjust sikit lah. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Sekarang ni kita nak start nak buat mail merge. Kita pergi mailing. Dia macam buat CJ juga ni sebenarnya. Cuma tapak kita tu tapak yang sesuai lah dengan kehendak kita. Sekarang ni kita punya soalan. Okey, so mailing. Pilih select recipient. Use an existing list. Kita dah ada dah tadi. So pergi sini, carilah kat mana file kita tadi. Kat tempat file, saya punya file apa tu. Apa sini. Inilah akibatnya ya, tak ingat. Okay, so dah jumpa dah file saya yang tadi tu. Yang ini, so kita klik. Okay, kita pilih ni lah yang pertama from responses ni. Yang ni tak payah. Okay. So dah pilih ni. Sekarang ni kita nak letakkan. Contoh kat sini tak ada ruang nama kan. Jadi nama tu benda yang tetap. Jadi kita tulislah terus nama. Nama. Sebab tadi ada dua ruang untuk nama. So saya bagi ni lah. Buat dua jenis tempat nama. Lagi nama artistik. Okay, lagi satu nama 4 Fitrah. Satu markah. Markah soalan objektif. Sebab soalan objektif tadi dia dah ada markah dah. Jadi kita bolehlah terus masuk sini. Nanti kita nak tanda paper yang subjektif, kita tambah je lah. Okay, jadi so sekarang ni benda ni semua ruang ni dah ada. Alright, jadi saya akan ni lah. Ni sebenarnya nombor 1 lah. Dia tukar terus, dia pandai-pandai terus tukar nama nombor tu. Jadi kalau nak ingat, kita nak ingat sebab kita tadi kan kita buat nombor soalan-soalan tu. Jadi inilah. Ini. Yang ni tak ada pula Okay. Kalau kita ingat tak kisahlah. Sebab yang soalan 1 tu ini tapi dia tukar kepada kepada 3. Tukar boleh juga ni.
tukar. Okay. So dia automatic tukar, bagus. Jadi tak payahlah kita buat nombor sini lagi. Alright, so dah ready. Tunjuk cantik sikit. Okay, so next step. Nak masuk mail merge ni, kita insert merge field. Okay, insert merge field. Jadi tadi dah nampak kan nama artistik, nama ni. Okay, jadi untuk nama artistik ni kita nak letak mana? Kita letak sini lah. Oh, tadi saya tak letak cursor. Okay, caranya letak cursor kita dulu. Lepas tu letaklah nama artistik. Okay, yang kedua letak cursor nama fikrah. Okay, lepas tu nak letak markah kat sini kan. So pilih yang mana score. Okay. Jadi ni tak nampak kalau kita nak tengok macam mana kejadian dia, kita boleh ni preview result. Okay. Gitu. Boleh. Okay. Jadi kita tak payah preview lagi lah. Kita letak sini dulu. Okay. Yang ini kita nak letak dia punya jawapan. Kalau saya letak juga jawapannya betul. Jadi saya memang dah catat lah jawapan yang betul ni, saya letak jawapan yang betul. Okay, jadi katakan kita nak letak yang dia jawab tu kat sini. Ikut pulang pada kita lah. Jadi nak buang pun tak apa, sebab dia macam tergabut sikit lah. Okay, ni jawapan yang dia jawab. Okay, jadi ni lah M1. Soalan 1 tadi kan. Okay, dia jawab 1 dan 2. Okey, lepas tu yang jawapan kedua di backspace yang dia hilang nombor tu Okey, lepas tu masukkan yang kedua. Ni jadi merah sebab dia pengaruh daripada sini. Okey, tak apa, sebab nanti kita nak tukar color pun boleh Kita edit lah kemudian. Okey, lepas tu yang ni ni tak payah. Ni kita buang pun tak apa. Backspace, hilangkan tu. Okay, so insert balik lagi satu, nombor 3 punya. Okay, ni jawapan nombor 4. Backspace. So cari nombor 4. Okay, jawapan nombor 5. Ada macam ni. Nombor 5, cari nombor 5. Okay, sebab tu saya tukar tadi tajuk-tajuk tu, jadi senang kita nak masukkan. Okay, nombor 6. Dan seterusnya. Okay, jadi contoh dekat sini, yang ni yang objektif, ni subjektif ni, kita boleh je buang ni, ruang jawapan dia ni. Sebab nanti dia tak masuk pun dalam kita punya pilihan, bila kita nak letak jawapan yang betul, dia tak masuk pun. Okey. Tapi sebenarnya tak payah buang satu point tu pun boleh. Okey, jadi ni namakan bahan antioksidan terdapat dalam minyak. So kita kena sparekan ruang lah untuk nak letak jawapan nanti. Okey, ini buang semua. Okay, jadi bila kita ambil daripada ni dia pening sikit lah sebenarnya. Tiba-tiba garis satu jadi image. Tak nak gerak ni. Jadi yang ni lah, yang dia macam ni sikit lah. Menguji kesabaran sikit lah, kita nak buang dia ni. Okey, tak apa.
ruang untuk jawapan tu Alright, so sekarang ni nanti kalau ada masa kita buang lah. Sikit, tak nak hilang. Hilang pun. Pandai-pandailah klik buang Okay. Right. Jadi yang soalan untuk nombor 9 ni nyatakan definisi ni kita letaklah nombor tu. So kita balik kepada mailing nombor 11. Okay. Nombor 12. Nombor 13. Ni nak tukar color nanti boleh tukar Dan seterusnya sampai habis. Okay. Okay, dia turun sampai sini Jadi nombor apa? Nombor 14 ni. So nombor 14. Nombor 15. Kenapa boleh jadi 441 juga? 16. Dan nombor 17. Okay, ada lagi lah ni nombor apa? Ini mana pula datang ni? Oh, jadi yang 4 poin Kalau kita nak check betul ke yang kita masuk ni, kita boleh preview. Jadi senaraikan ni dah maksudnya betul lah kedudukan betul. Okay, lepas tu tak ingat pula 18, jadi yang nombor 21 ni yang ke-19. Yang ini yang ke-20. Okay. Jadi kita boleh tengoklah macam mana murid kita punya jawapan tu. Kita ni. Okay, nama pun tukar. Okay, kalau kita tolak sini, kita pergi dekat ni, kawasan sini. Kita preview. Okay, ni. Afiq Ashraf, markah dia 10 macam tu. Okay, jawapan pun akan berubah sebenarnya. Sebab semua jawab betul ni, jadi nampak sama lah. Okay, katakan kita tengok dekat area soalan ni. Subjektif, kita akan nampaklah perubahan tu. Okay, so itu jawapan murid masuk sini. Lepas tu katakan kita nak letak skema sekali. Okay, jadi kalau saya ni nak letak skema, saya letak kat sini. Skema ni tetaplah kita dah type awal-awal. Untuk skema dia. Jadi saya nak bezakan skema dengan jawapan. Saya letakkan label beza lah. Skema mungkin saya jawab letak merah. Jawapan murid letak biru. Itu sama letak skema dia. Ayam. Brokoli. Gitu. So benda ni tetap kita buat sekali je dia memang akan ada je. Yang berubah-ubah jawapan murid. Okay, ni jawapan murid ni mungkin kita boleh tukar jadi warna merah lah.
So kita punya skema kita boleh tulis lah. Berbeza. Sebab ni budak ni jawab betul ya. Jadi patutnya kita adalah semua jawapan yang betul. Okay, dan ini pun kita letak skema kat sini. Okay, dah malas dah nak tulis, so tulis skema saja. Dan seterusnya. Okay, samalah macam tadi. Alright, jadi katakan ni. Okay, contoh sini kan, kita tengok dekat mailing balik, pergi mailing, nak tengok dia berubah. Tu dia berubah tu. Okay, ikut jawapan murid yang biru tu Kalau dia tak jawab, sebab kita wajib jawab, dia murid ni dia dah tahu dah caranya, dia type je titik, setitik pun okey dah, dia boleh lulus hantar dah. Okay, jadi inilah semua ni nama akan keluar lah yang daripada 38 responses tadi. Okay. Okay, macam ni. So katakanlah kita dah download tadi responses semua tu. Lepas tu tiba-tiba ada pula murid baru jawab. Kalau ada murid baru jawab, kita just copy je lah. Okay, kita copy yang last yang masuk tu. Kita copy je response dia tu macam ni. Highlight. Okay. So kita copy, kita pergi je letak dekat ni. Tapi kita boleh paste tapi dia akan keluar macam ni sebab saya tengah guna. Saya tengah guna untuk main merge, jadi bila saya nak buka dia read only, kita tak boleh edit. Gitu. Okay. Kalau kita nak edit, kita kena tutup lah kita punya operasi mail merge tu. Alright, jadi macam tu lah kita just copy paste ke sana. Okay, so sekarang ni kita nak type seorang-seorang. Kita nak tanda satu-satu. Okay, sama juga ni kalau yang objektif ni nak letak dia punya skema pun boleh letak. Kita letak sekali je, lepas tu yang lain tu just ni je. Jadi dia buat kerja sekali je, tapi kita akan dapat semuanya sempurna. Okay, so sekarang ni kita nak simpan satu-satu. Okay, contoh. Okay, itu benar dapat markahnya. Okay, jangan cantik sikit. Okay, jadi kita nak, sekarang ni kita nak tanda. Kita nak simpan setiap satu file murid ni. Okay, kita pergi finish and merge. Okay, finish and merge. Lepas tu kita pergi ke edit individual document. Okay. Jadi kita nak yang ni, Mio ni punya. So kita pilih current. Jangan buat all. Kalau all dia duduk serapak semua lah. So kita pilih current. Okay. Okay. So kita dapat untuk yang Mio ni sahaja. Alright. So kita boleh dah tanda kat sini pun sebenarnya. Kita pilih je lah draw ni. Kat atas ni ada draw. Ada pen. Kita boleh dah nak tanda. Sebenarnya. Okay, cuma sebabnya kalau kita bagi saya akan tukar balik kepada PDF sebab takut bagi pada mereka jadi boleh edit ke apa kan. Tapi kalau rasa okey je, benda tu ada dengan kita kan, filenya ada dengan kita boleh je lah bagi pada mereka yang ni file dalam bentuk Word ni. Cuma yang tak naklah dia nanti dipadam, kita tanda tu apa yang kita tanda dia padam ke apa. Jadi seandainya kita nak tukar kepada PDF, kita save as PDF lah. Okay, sekejap. Kalau saya nak, sebelum saya nak save tu, saya highlight dulu lah nama dia. Okay. Buat senang nanti nak ambil nama. Kalau tak padam. Jadi saya highlight nama dia. Okay. Lepas tu saya save as. Masuk dalam jam bab 10 ni. Jadi saya buat nama yang kita paste tadi.
tukar Word dokumen ni kepada PDF. Okay, so betul. Dia dah ada nama dia kat sini ya. Jadi saya buat 2. Okay, so kita simpan. Kalau nak tukar PDF, jadi kalau PDF ni dia tak adalah sewenang-wenangnya nak edit balik apa yang kita buat. Okay, jadi lepas tu kalau style macam ni kita memang kena pulangkan secara personal lah satu-satu kepada murid. Okay, jadi itu saja kot saya rasa step-stepnya untuk kita buat mail merge. Jadi kalau pada saya kalau kita untuk soalan esei rasanya okey. Setakat kita save dia punya PDF tadi tu, setiap orang punya tu dah okey dah. Okey. Kita dah boleh tanda dekat PDF pun kita boleh tanda juga. Okey. Jadi harap dapat membantu Itu sekian sahaja. Okey. Perkongsian saya hari ini. Apa-apa Roger. Bye-bye.